نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi bagi kita semua dapat bersama-sama hadir menjadi di antara para tetamunya pada malam ni. Semoga Allah SWT senantiasa menetapkan hati-hati kita semua dalam ketaatan sehingga akhir hayat kehidupan kita dan semoga segala amalan kita Allah Subhanahu Wa Taala terima. Saya kira masih belum terlambat, bahkan masih dibenarkan ataupun digalakkan untuk saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita semua, terutama di bulan Ramadan. Sebab apa hadirin, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam buku beliau yang berjudul Lataiful Ma'arif menukilkan berkenaan orang-orang saleh terdahulu setelah Ramadan berlalu, selama 6 bulan juga mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan mereka di bulan Ramadan. Menunjukkan betapa kita kena terus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita. Pada masa yang sama kita kena takut dan risau Allah Subhanahu Wa Taala tak terima amalan. Alangkah ruginya tuan-tuan jika kita beramal tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalan kita. Bahkan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala juga menyebutkan berkaitan tanda-tanda diterimanya amalan seorang hamba itu di bulan Ramadan bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan setelah kebaikan. Maknanya setelah Allah memudahkan hamba itu beramal di bulan Ramadan, Allah Taala memudahkan dia teruskan amalan saleh. Maknanya itu di antara tanda-tanda diterimanya amalan seorang hamba di bulan Ramadan. Dan semoga kita semua termasuk di antara yang diterima amalan. Hadirin, pada malam ni kita telah tiba 13 Syawal 1444 Hijriah. Kita dah hampir tiba di pertengahan. Bahkan pada malam ni bermulalah hari-hari putih 13, 14 dan juga 15 di setiap bulan. Dan kita dianjurkan untuk berpuasa. Dan ia merupakan di antara puasa-puasa yang dianjurkan ataupun yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi hadirin, mungkin ada di antara kita yang telah selesai puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah Ta'ala terima. Boleh teruskan lagi puasa-puasa yang lain. Sebagai contoh, puasa hari-hari putih. Cuma pada esok hari tuan-tuan, kalau yang belum puasa 6, dia boleh dapat puasa 6 esok. Pada masa yang sama ada beberapa gandaan. Gandaan puasa hari Khamis, gandaan puasa hari putih. Cuma kalau nak puasa hari-hari putih ni tuan-tuan, dia kena 3 hari berturut-turut lah. Maknanya dia tak boleh sehari je. Dia kena 13, 14 dan 15. Berturut-turut 3 hari. So esok hari Khamis, so dia ada beberapa gandaan hari lah. Kan? Ala kulli hal, semua Allah mudahkan kita insya-Allah. Pagi tadi tuan-tuan puan-puan, abang saya tanya saya persoalan.
persoalan berkaitan puasa 6 ni lah. Dia ada dapat satu screenshot daripada Facebook yang menukilkan berkenaan tentang makruhnya puasa 6 hari di bulan Syawal di sisi Imam Malik rahimahullah. Kalau kita dapat poster tu tuan-tuan puan-puan dan kita pun memahami sekadar daripada apa yang terkandung dalam poster tu, maka kemungkinan untuk kita memahami dengan kefahaman yang salah itu besarlah. Hadirin, Imam Malik bin Anas rahimahullah yang merupakan pengasas mazhab Maliki yang juga digelar sebagai Al-Imam Darul Hijrah, memang di antara fatwa beliau rahimahullah menyatakan makruh puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Sebab itu kita bila kita belajar 4 mazhab lah sebagai contoh, fiqh mazahibul arba'ah, fiqh 4 mazhab, maka bila kita bertemu dengan kenyataan seperti ini, mana yang saya sebutkan tadi contoh, Imam Malik di antara fatwa beliau menyebutkan puasa 6 hari di bulan Syawal ni makruh. Sebab apa hadirin? Dirisaukan ketika itu puasa 6 hari itu jadi wajib. So atas dasar sadduz zara'i', menutup pintu-pintu kemudaratan, maka beliau menyatakan makruh. Kemudian di sisi Malikiyah, hadirin yang dirahmati Allah, Malikiyah ni maksudnya apa? Pengikut mazhab Imam Malik. Di sisi Malikiyah sunnah hadirin tuan-tuan puan-puan. Sunnah. Puasa 6 hari itu sunnah. Seperti mana kita semua faham. Sebab apa? Di sisi Malikiyah, kekhawatiran untuk sadduz zara'i' tidak relevan lagi zaman kini. Maknanya umum masyarakat telah memahami bahawa puasa 6 hari itu di antara puasa sunat, bukannya wajib. Maka tak menjadi satu fatwa yang relevan lah kalau kita nak sebarkan ketika ini. Kenapa kamu tak puasa 6 di bulan Syawal? Kami ikut pandangan Imam Malik. Sebab Imam Malik kata puasa 6 hari di bulan Syawal ni makruh. La. Sebab itu hadirin, kita kena faham berkenaan tentang fatwa-fatwa yang digunakan dalam mazhab-mazhab ni lah. Maksudnya bukan sekadar kita hanya menukilkan, tetapi pada masa yang sama kita kena usahakan untuk jelaskan dengan penjelasan yang benar. Dikhawatiri masyarakat akan salah faham tuan-tuan puan-puan. Bahkan ada juga yang menyatakan seperti mana yang saya sebutkan tadi, dia tak puasa 6 hari bulan Syawal sebab apa? Dia berpegang dengan fatwa Imam Malik yang menyatakan bahawa 6 hari puasa bulan Syawal itu makruh. Sedangkan yang betul-betul pengikut Imam Malik ni hadirin, maksudnya yang betul-betul mengikut mazhab Imam Malik dari sesudut fiqh Imam Malik tu kan, mereka menyatakan sendiri sunnah. Sebab apa? Mereka ada dalil dan hujah mereka. Umumnya kita kena memahami seperti itu. Dan jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran-penyebaran fatwa-fatwa yang mudah-mudah ya, tanpa didasari dengan penjelasan yang jelas daripada mereka yang menyebarkannya. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah, betapa pentingnya untuk kita terus menuntut ilmu, pada masa yang sama merujuk para ahli ilmu. Dan semoga Allah mudahkan kita insya-Allah. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti mana yang telah kita bicarakan sebelum ini berkaitan dengan ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pada malam ni saya ingin berkongsi dengan tuan-puan salah seorang lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat Nabi yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah, bila mana membicarakan berkenaan tentang sahabat Nabi yang mulia ini, umumnya apabila tuan-tuan perempuan membaca biografi para sahabat ataupun buku-buku kitab-kitab yang membicarakan berkenaan tentang kisah para sahabat, di antara kisah para sahabat Nabi yang tuan-tuan perempuan kena rujuk betul-betul daripada sumber yang benar adalah kisah berkenaan sahabat ini, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sebab apa? Di sana ada beberapa sumber-sumber yang lain, terutamanya
sumber-sumber buku-buku yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti Khawarij ataupun kelompok Syiah ataupun kelompok-kelompok Islam yang sesat yang lain. Yang mana mereka itu menyebarkan da'ayah-da'ayah berkenaan tentang kesalahan ataupun kita sebutkan kelemahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Sedangkan hadirin tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kita sebutkan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti mana yang kita pegang berkenaan tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat ni tuan-tuan puan-puan, apa jua bentuk kelemahan mereka, kesalahan mereka, ia merupakan satu perkara yang tidak wajar untuk didedahkan, disebar-sebarkan. Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Khilaf di antara mereka itu merupakan di antara khilaf perselisihan yang menunjukkan ataupun mengajarkan kita kebaikan yang besar. Bahkan seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in itu Allah Subhanahu wa taala telah janjikan syurga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah redha ke atas setiap daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu prinsip tuan-tuan puan-puan. Walaupun kita dalam perkara melibatkan sahabat ni, kita pun tahu sahabat Nabi pun ada melakukan kesalahan dan kesilapan. Cuma kesalahan dan kesilapan mereka bukan perkara yang wajar untuk kita gempar-gemburkan dengan tujuan untuk mengaibkan para sahabat. Tidak. Sebab mereka ini Allah Ta'ala telah muliakan. Dan kesalahan-kesalahan mereka tuan-tuan puan-puan itu kesalahan berbentuk ijtihad. Maknanya bila mana mereka berijtihad, mereka melakukan kesilapan. Maknanya ijtihad yang tak tepat. Kan? Terutamanya di antara kisah sahabat Nabi ini tuan-tuan puan-puan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, nama beliau tuan-tuan puan-puan, Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, yang digelar sebagai Amirul Mukminin, Abu Abdurrahman Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki. Seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Pribadi beliau ni tuan-puan, beliau seorang lelaki yang tampan, seorang yang bertubuh tinggi tuan-tuan puan-puan ni, dan seorang yang berkulit putih. Ibunya bernama Hindun bintu Utbah ibn Rabi'ah. Bapa beliau bernama Abu Sufyan. Dan kedua ibu dan ayah beliau ni tuan-tuan puan-puan juga merupakan di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Walaupun agak lewat sedikit memeluk Islam. Hadirin, Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan bahawa bilakah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu memeluk Islam? Kata beliau rahimahullah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu memeluk Islam lebih awal daripada ayahnya. Yakni ketika mana Nabi SAW melaksanakan umrah qada pada tahun ke-7 Hijrah. Cuma beliau tak menzahirkan keislamannya atas dasar takut kepada ayahnya, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang merupakan di antara tokoh terkemuka Quraisy. Seperti mana yang kita ketahui, panglima perang Quraisy yang memerangi kaum muslimin. Ya. So atas dasar dia takut kepada ayah dia tuan-tuan puan-puan, maka dia menyembunyikan keislamannya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tetapi tak kala peristiwa Fathu Mekah dan di antara yang memeluk Islam setelah ataupun ketika mana peristiwa Fathu Mekah itu adalah ayahnya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Setelah itu beliau pun menzahirkan keislamannya. Ya? Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tak kala beliau memeluk Islam, Rasulullah SAW menyambutnya dengan penuh kecintaan. Maknanya sambutan yang diberikan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sambutan yang sangat baik daripada Nabi SAW. Bahkan beliau ni tuan-puan merupakan di antara sahabat Nabi yang memang terkenal dengan kebijaksanaannya. Mempunyai banyak kemahiran. Disebabkan itu juga beliau di antara juru tulis wahyu yang dilantik oleh Nabi SAW, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an menuliskan wahyu untuk Nabi SAW. Bahkan
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, ajarkanlah Muawiyah Alkitab, jagalah beliau daripada siksaan. Maknanya doa daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain yang disebutkan Imam Tirmizi daripada Ibnu Asakir dan disahihkan oleh Syekh Abu Nasiruddin rahimahullahu taala, diriwayatkan baginda Nabi SAW pun pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah Muawiyah orang yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Berikan dia petunjuk dan berilah petunjuk kepada orang lain melalui dirinya. Maknanya itu satu penyaksian daripada Nabi SAW. Ya, kedudukan yang sangat istimewa di sisi Nabi SAW. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, wasiat Nabi SAW untuk Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Baik. Satu ketika, hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang disebutkan ataupun diriwayatkan Imam Ahmad, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu membawa tinta untuk menuliskan wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW seperti mana biasa. Ketika mana Muawiyah mengikuti baginda Nabi SAW sambil membawa tinta tersebut, baginda SAW mengangkat kepalanya seraya bersabda, wahai Muawiyah, jika engkau menjadi pemimpin, maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku terus mengira bahawa aku akan diuji dengan suatu tugas disebabkan sabda Nabi SAW. Sehingga aku benar-benar teruji. Tuan-puan, jika tuan-puan nak mengetahui kisah yang lebih terperinci berkenaan tentang ujian ni, tuan-tuan puan-puan boleh baca peristiwa peperangan Siffin. Ya, khilaf, pertelingkahan di antara dua golongan sahabah yang sangat besar, iaitu kelompok ataupun golongan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an, Amirul Mukminin. Ya. Dan pertelingkahan itu tuan-tuan puan merupakan pertelingkahan yang memang ada isyaratnya sebelum itu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam, benarlah sabda Nabi, pertelingkahan itu berlaku. Dan perselisihan mereka tuan-tuan puan-puan seperti yang kita sebutkan tadi merupakan perselisihan yang berbentuk ijtihad. Ya, masing-masing ijtihad masing-masing. Dan ijtihad itu bagi sesiapa yang melakukan ijtihad, pastinya mereka itu adalah daripada mujtahid. Jika mereka salah tuan-tuan puan-puan, mereka akan dapat 2 pahala. Maknanya keutamaan sebagai seorang mujtahid. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, masa berlalu hinggalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, zaman beliau ketika mana menjadi khalifah, beliau meminta bantuan kepada orang-orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin ketika itu untuk menjadi pemimpin. Kan seperti mana yang kita maklum tuan-tuan puan-puan, di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kaum muslimin mula tersebar. Dakwah Islam semakin tersebar tuan-tuan puan-puan. Kebanyakan negara-negara mula menerima Islam. Dakwah telah tersebar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat cermat dalam memilih siapakah yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin di tempat-tempat negara-negara Islam. Okay. Maka dalam keadaan penuh cermat tuan-tuan puan-puan, Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu an memilih setiap pemimpin dalam negara-negara tersebut, salah seorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin, yakni di negeri Syam ketika itu adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Hatta tuan-tuan puan-puan, di zaman Khalifah Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau masih lagi menetapkan Muawiyah menjadi khalifah dekat bumi Syam. Satu bentuk apa hadirin? Penyaksian berkenaan tentang sifat yang sangat mulia ataupun kita sebutkan kriteria pemimpin yang sangat baik yang dimiliki oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, aku berkata, cukuplah bagimu seseorang yang diangkat Umar menjadi pemimpin. Kemudian Uthman pun mengangkatnya untuk memimpin di tempat tersebut.
Dan Muawiyah radhiyallahu an melaksanakan tugas beliau dengan sebaik-baiknya. Tak ada riwayat hadirin dikeluarkan ataupun disebutkan oleh para ulama berkenaan tentang ada di sana masyarakat yang mempertikaikan kredibiliti Muawiyah tatkala beliau menjadi gubernur. Maknanya memang seorang yang sangat kita sebutkan hadirin seorang tokoh pemimpin yang sangat baik. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian perkataan yang sangat baik juga Imam Az-Zahabi teruskan sebutkan, seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya dan pernah menjadi wakil ataupun pemimpin yang dilantik oleh Umar bin Khattab, memimpin Syam selama 20 tahun, menjawat khalifah dekat situ juga tuan-tuan. Selama pemerintahan beliau radhiyallahu an, tidak ada seorang pun yang memberontak. Bahkan semua bangsa tunduk kepadanya. Dan beliau memerintah bukan sahaja orang Arab, bahkan non-Arab. Ya, ketika itu hadirin, pemerintahannya merangkumi Haramain, Mesir, Syam, Arab, Khurasan, Aljazair, Yaman, Maghrib dan banyak lagi. Maknanya, Masya Allah, Tabarakallah, pemimpin yang sangat baik, yang sangat hebat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kita sebutkan beberapa perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkenaan tentang Muawiyah. Abu Darda radhiyallahu an, seperti yang disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi. Tuan-tuan, Imam Az-Zahabi ini di antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Pengarang kitab sirah yang sangat hebat. Di antara kitab sirah yang sangat besar tuan-tuan puan-puan, kitab Sirah Alamin Nubala, biografi sangat besar. Bahkan beliau memang di antara tokoh dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Az-Zahabi. Abu Darda radhiyallahu anhu kata, aku tidak pernah melihat seorang yang salatnya lebih mirip dengan salat Nabi SAW melainkan Muawiyah. Kemudian Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu juga pernah diriwayatkan berkata, janganlah kalian membenci kepimpinan Muawiyah, disebabkan kerana jika kalian kehilangan dirinya, maka kalian akan melihat kepala-kepala akan terpisah daripada tengkuknya. Maknanya satu bentuk ijazah ataupun syahadah, penyaksian. Kemudian dari Quraib yang merupakan hamba sahaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa dirinya pernah melihat Muawiyah sedang melaksanakan solat malam. Kemudian Muawiyah solat witir 1 rakaat. Maknanya apa tuan-tuan? 1 rakaat witir. Dan tak menambahnya. Lalu hamba sahaya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma cerita pada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, dia telah melakukan hal yang benar wahai anakku. Tidak ada seorang dari kita yang lebih berilmu dari Muawiyah. Sesungguhnya salat witir itu boleh dilakukan 1 rakaat atau 5 rakaat atau 3 rakaat, 7 rakaat. Yang penting dalam angka yang ganjil. Ya. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah, bila mana satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang alim, bila mana disampaikan juga kepada seorang alim yang besar, bila mana alim yang besar itu pun mengakui kealimannya tuan-tuan, Masya Allah. Maknanya apa? Apa yang perlu diragukan berkenaan tentang keilmuan seorang yang alim tersebut. Baik. Seterusnya hadirin yang dirahmati Allah, infak Muawiyah radhiyallahu an di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari Sa'id ibn Abdul Aziz diriwayatkan beliau pernah berkata, Muawiyah pernah memberikan kepada Aisyah radhiyallahu anhuma sebanyak 18,000 dinar. Urwah berkata, suatu ketika Muawiyah radhiyallahu an mengirimkan kepada Aisyah radhiyallahu anhuma lebih kurang 100,000 dinar. Dan demi Allah, tidaklah Aisyah memasuki waktu petang sebelum dia selesai membahagikan apa yang dia terima. Zuhud tak zuhud hadirin, Masya Allah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma dapat hadiah tuan-tuan, diberikan pula kepada orang lain. Dan tidak balik ke rumah melainkan diselesaikan berikan apa yang dia perolehi. Hebat. Kemudian
berkaitan jihad Muawiyah radhiyallahu anhu di jalan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Qaisariyah ditaklukkan pada tahun 19 Hijriah. Ketika itu panglima yang memerangi semasa peperangan itu adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Maknanya beliau memang seorang pemimpin, bukan setakat pemimpin yang kita sebutkan menjalankan pemerintahan dengan rakyat, tuan-tuan. Pada masa yang sama beliau juga turun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita ceritakan ringkas seperti apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh ataupun Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab beliau Ashabul Rasul SAW berkaitan fitnah yang berlaku ketika mana peristiwa perang Siffin khasnya, tuan-tuan ni. Baik. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu taala menyebutkan, seperti mana kita ketahui, tuan-tuan, ujian yang besar dalam sejarah kaum muslimin adalah peristiwa perang Jamal dan juga perang Siffin. Perang Siffin itu secara khasnya memang melibatkan di antara Muawiyah radhiyallahu an dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Di antara keduanya, tuan-tuan, seperti mana yang kita ketahui, para sahabat Nabi. Yang kita pun ketahui, sahabat Nabi ni hadirin, kehidupan akhirat itu memang senantiasa keutamaan mereka berbanding kehidupan dunia. Ini semua satu pengetahuan yang asas yang kita pun maklum, tuan-tuan, tentang para sahabat. Namanya para sahabat, tuan-tuan, Masya Allah, benda tu clear. Mereka memang seorang yang sangat cintakan agama ini, berjuang untuk agama ini. So bila mana berlakunya peristiwa peperangan ni, tuan-tuan, maknanya mereka tersalah ijtihad, ya, tersalah dalam membuat keputusan. Baik, macam yang kita sebutkan tadi, seorang mujtahid jika benar, maka dia akan dapat 2 pahala. Tetapi jika salah, maka dia akan dapat 1 pahala. Baik, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, setelah Uthman radhiyallahu an terbunuh, maka terjadi peperangan sengit di antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dan perselisihan ini, tuan-tuan, berdasarkan ijtihad semata-mata. Meskipun kata Ibnu Katsir, kebenaran berpihak kepada siapa? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Adapun Muawiyah, maka dimaafkan, tuan-tuan, menurut jumhur para ulama, yang terdahulu maupun yang terkemudian. Terdapat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tentang keutamaan beliau radhiyallahu anhu, seperti mana yang kita sebutkan tadi antaranya. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, akan terjadi pemberontakan oleh sekelompok orang atas kelompok terbaik umat Islam. Maka kelompok yang lebih mendekati kebenaran akan membunuh mereka. Ya. Kelompok pemberontak yang dimaksudkan adalah kaum Khawarij, Ali dan para sahabatnya radhiyallahu anhum yang telah membunuh mereka. Kemudian Ali radhiyallahu an terbunuh, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an mengundurkan diri daripada pemerintahannya daripada tahun 41 Hijriah. Sebab itu, tuan-tuan, dalam peristiwa beberapa peperangan ni, memang kita kena mencari sumber sirah yang sahih. Sebab jika tak sahih, tuan-tuan, maka akan di sana tersebar kefahaman ataupun kecenderungan untuk mengaibkan, memburukkan para sahabat. Terutamanya daripada golongan-golongan yang sesat seperti mana Khawarij, Syiah dan sebagainya. Ya? Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang telah berlaku. Ya. Tetapi kita sebutkan kredibiliti Muawiyah radhiyallahu an sebagai seorang pemimpin, seorang yang Allah Ta'ala muliakan menjadi salah seorang penulis wahyu Nabi SAW, senantiasa terbaik. Maksud kita apa? Walaupun dalam keadaan kita katakan ada kesilapan, kesalahan, tuan-tuan dirahmati Allah, tetapi keutamaan, kelebihan itu senantiasa mendahului apa yang lemah dan kurang. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata lagi, kami memuji Allah yang telah menghidupkan kita pada zaman tatkala kebenaran menjadi terang, dan keduanya, yakni kebenaran dan kebatilan, menjadi jelas. Kami telah mengetahui sumber pengambilan keputusan dari kedua belah pihak. Kami telah menelitinya, maka kami pun memaafkan pihak yang salah seraya memohonkan keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pada masa yang sama, beliau menyebutkan juga tuan-tuan, dalam keadaan berlakunya fitnah di antara Muawiyah radhiyallahu an dan juga Ali radhiyallahu an, di sana ada para sahabat Nabi yang memisahkan diri. Maknanya apa? Mereka tak campur khilaf fitnah yang berlaku. Di antaranya siapa hadirin? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu an, Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an, dan juga sahabat Nabi yang lain. Pada masa yang sama hadirin yang dirahmati Allah, kata Imam Az-Zahabi, kami berlepas diri daripada golongan Khawarij yang sesat, yang memerangi Ali radhiyallahu an dan mengkafirkan kedua golongan ni. Orang-orang Khawarij, kelompok Khawarij ni merupakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Mereka telah menyimpang dari ajaran agama yang benar. Namun dengan ini semua kami tidak memastikan bahawa mereka kekal dalam neraka sebagaimana yang kami pastikan bahawa penyembah berhala dan salib akan kekal di dalam neraka. Berkaitan golongan Khawarij ini tuan-tuan, memang di antara zaman ataupun zaman bila mereka terkeluar ataupun zahir golongan ini tuan-tuan, zaman itulah semasa fitnah ni berlaku. Hatta Khawarij ni pun tuan-tuan lebih keluar ataupun lebih nampak kelibat mereka bila mana zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika mana mereka menzahirkan satu bentuk ketidakpuashati terhadap pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan yang membunuh Uthman bin Affan pun tuan-tuan merupakan di antara kelompok Khawarij. Jika tuan-tuan ada kelapangan kan, tuan-tuan boleh baca lebih mendalamlah tentang perkara-perkara ni. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Imam Az-Zahabi lagi menjawab berkaitan tentang fitnah yang terjadi. Kata Imam Az-Zahabi, maka jalan kami adalah mencegah daripada mencela para sahabat dan memohonkan ampunan bagi mereka. Kami tidak menyukai hal-hal yang mereka berselisihkan. Kami memohon perlindungan kepada Allah daripadanya dan kami berwala kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maknanya apa tuan-tuan? Ini prinsip Ahlus Sunnah dalam bab berkenaan tentang para sahabat. Perselisihan mereka tuan-tuan, perselisihan. Kita tidak memburukkan para sahabat. Kan? Kita memuliakan para sahabat. Adapun kesilapan-kesalahan mereka, kita mohonkan ampun Allah, kepada Allah untuk mereka. Tetapi para sahabat ni tuan-tuan, macam kita sebutkan tadi, kesemua mereka dalam redha Allah. Janji Allah untuk mereka syurga semasa mereka masih hidup lagi. So ini satu bentuk kita katakan apa tuan-tuan, penyaksian sendiri daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Kemudian kata Imam Az-Zahabi lagi, adapun Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau merupakan salah satu penguasa yang terbaik. Keadilan mereka melebihi kezaliman mereka. Namun beliau tidak terlepas daripada kekeliruan, kekhilafan. Semoga dan Allah Ta'ala pasti akan mengampuninya. Ya? Menarik tuan-tuan kan, ini prinsip. So kita berhati-hati. Bila mana tuan-tuan melihat ataupun ataupun dapat video-video yang tersebar kan. Sekarang ni kan tuan-tuan zaman media sosial kan. Batasan ilmu ni tak terbatas. Dia macam mana-mana orang boleh dapat ilmu. Maksudnya apa? Sama ada ilmu yang benar ataupun sebaliknya. Kadang tuan-tuan, bila mana kita tak ada satu panduan, maka mudah untuk kita terkeliru dan terpengaruh. YouTube tuan-tuan. Tuan-tuan buka YouTube. Siapa saja boleh kita type nama kat situ kan. Dan berapa banyak kita katakan YouTuber ataupun channel-channel YouTube yang menyesatkan. Dan umumnya kalau kita tak ada filter tu untuk tahu yang mana yang benar, yang mana yang tak benar, so mudah terpengaruh. Jika tuan-tuan dapat video-video ke ataupun kenyataan-kenyataan yang memburukkan para sahabat, ketahuilah tuan-tuan, mereka itu di antara golongan yang kita perlu jauhkan. Jangan sekali-kali dengar apa yang mereka nak sampaikan. Ya, bahaya. Macam saya sebutkan, berapa banyak tuan-tuan orang-orang yang sesat, yang memang difatwakan sesat, yang tak fatwa pun ramai. Video-video mereka tersebar. Kalau kita tak ada filter tuan-tuan, mudah. Dengar aja petah berbicara, manis bahasa, perkataan tersusun. Oh macam seronok. Kena pula dengan syahwat kita. Lama-lama kita pun angkat. Sedangkan akidah terpesong.
fulan akidah terpesong. Dan memang fatwa dah jelas sesat. Kalau tak ada fatwa pun tuan-tuan memang sesat. Cuma kadang orang kata kan, kalau tak ada fatwa, orang tak berapa nak pegang. Banyak tuan-tuan sekarang ni. So, di antara ciri-ciri mereka yang terpesong ni tuan-tuan, mereka memburukkan para sahabat. Mereka menyebarkan racun-racun untuk membenci para sahabat. So, ketahuilah tuan-tuan, ini di antara golongan-golongan yang kita kena jauhkan diri kita daripada mendengar perkataan-perkataan mereka. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, saatnya Muawiyah radhiyallahu an wafat. Hadirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah menyebutkan ketika Muawiyah menghadapi detik-detik kematian, beliau meletakkan pipinya di atas tanah, kemudian beliau berbalik. Lalu meletakkan pipi yang satu di tanah, kemudian beliau menangis seraya beliau berkata, "Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengatakan dalam kitabmu," daripada surah An-Nisa ayat yang ke-48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa kerana mempersekutukannya, yakni syirik, dan Dia mengampunkan dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Allah, jadikanlah hamba yang jika engkau menghendaki maka engkau ampunkan." Perkataan apa hadirin? Satu perkataan yang penuh dengan tawaduk. Satu perkataan yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Dalam keadaan tuan-tuan bayangkan, seumur hidupnya setelah memeluk Islam, berjuang, memimpin kaum muslimin, seorang yang terkenal dengan ahli ibadah, tetapi pada pengakhirannya tuan-tuan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawaduk tuan-tuan, takwa. Jauh sangatlah daripada kita kan. Bila kita dengar ucapan-ucapan para sahabat ni hadirin, menunjukkan apa? Pelajaran untuk kita. Berapa banyak amal kita tuan-tuan, berapa banyak kebaikan yang telah kita laksanakan. Tidak ada apa-apa dibanding para sahabat. Jangan sekali-kali kita pernah merasa selesa dengan apa yang kita laksanakan. Tuan-tuan tengok hebatnya para sahabat. Seumur hidup mereka berjuang untuk agama ni. Subhanallahil azim. Tetapi pengakhiran mereka senantiasa berharap kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampunkan mereka. Pengajaran untuk kita tuan-tuan untuk senantiasa berharap pada Allah. Semoga Allah ampun kita. Semoga Allah kasih kita. Semoga Allah Ta'ala kasihan kat kita tuan-tuan. Dan semoga Allah SWT terima kita insya-Allah. Kemudian disebutkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Muawiyah sedang berada dalam detik-detik kematiannya, beliau menuturkan, "Dahulu aku pernah bersama dengan Rasulullah di atas Bukit Safa. Kemudian aku meminta seseorang untuk mengambilkan mata anak panah. Lalu aku mengambil sebahagian rambut baginda. Rambut itu kini berada di tempat ini dan ini. Jika aku meninggal, maka ambillah rambut itu dan isilah mulut dan hidungku dengannya." Sebab apa tuan-tuan? Betapa takutnya beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Kan apa yang ada pada tubuh badan Nabi SAW ni tuan-tuan, semuanya suci dan murni. Bahkan haram api neraka Allah. Punyalah beliau punya takut pada Allah. Takut. Kita belajar tuan-tuan kan, sama-sama kita belajar. Apa yang kita amalkan, semua Allah terima. Dan jangan sekali-kali kita merasa selesa dengan apa yang kita laksanakan. Teruskan, tambah lagi, tingkatkan lagi, sebarkan lagi, sampaikan lagi. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala terima kita. Sehinggalah Allah Ta'ala mudahkan kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Kemudian satu perkataan yang terakhir tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, yang disebutkan oleh Abu al-Ala ibn Maimun ibn Mahran daripada ayahnya, bahawa Muawiyah radhiyallahu an pernah berwasiat, "Dahulu saya pernah mewudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda melepaskan baju baginda dan memakaikannya kepada aku. Kemudian aku mengangkatnya. Lalu aku menyimpan potongan kuku baginda. Jika aku meninggal, maka pakaikanlah aku baju tersebut di atas kulitku. Dan buatkanlah kuku itu lumat. Kemudian letakkanlah di atas mataku. Semoga dengan itu Allah Ta'ala merahmatiku disebabkan keberkahan Nabi SAW." Ya Rabb.
Taqwa, takut hadirin. Dan semoga Allah SWT mudahkan kita dapat mengikuti para sahabat Nabi. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua seperti mana Allah Ta'ala merahmati para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin, para sahabat ni telah lama meninggalkan kita, tetapi buku catatan amal mereka senantiasa terbuka sehingga hari kiamat. Sebab apa tuan-tuan? Perjuangan mereka, susah payah mereka, apa yang mereka usaha dalam kehidupan mereka menjadi sebab Allah Ta'ala berikan kita hidayah sehingga kini. Dan kesemua saham akhirat itu tuan-tuan senantiasa mengalir di buku-buku catatan amal mereka. Dan semua Allah mudahkan kita dapat mengikuti petunjuk mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadirin, mari kita terus mengenali para sahabat. Kenalkan para sahabat, para sahabiah kepada generasi kita, supaya generasi kita mengenali insan-insan yang paling banyak berjasa dekat mereka tuan-tuan. Jika kita tak kenalkan para sahabat Nabi, para sahabiah, generasi yang terbaik, maka generasi kita akan mengenali orang lain. Sebab itu hadirin yang dikasihi, di antara usaha kita untuk mengenalkan para sahabat dengan generasi kita adalah meletakkan nama-nama mereka kepada generasi kita. Kan? Itu pun satu usaha tuan-tuan. Di samping usaha untuk kita bacakan buku-buku sirah, kenalkan kitab-kitab sirah, kan? Zaman sekarang zaman media sosial tuan-tuan, kan, cari link-link yang bermanfaat dekat YouTube berkenaan tentang biografi para sahabat, bagi mereka tengok cerita-cerita yang macam tu tuan-tuan, yang menghidupkan jiwa-jiwa, bukan sebaliknya cerita-cerita link-link yang tak bermanfaat. Akhirnya apa tuan-tuan? Bagaimana jiwa-jiwa generasi akan datang? Apa yang mereka lihat tuan-tuan, itulah yang akan ada dalam diri-diri mereka. Dan kita pun maklum zaman fitnah kita, kan, akhir zaman cabaran sangat besar. Dan semoga Allah mudahkan kita mendidik generasi kita, walaupun pastinya tak akan mampu seperti mana para sahabat, dan semoga Allah mudahkan dapat mirip dengan para sahabat. Azan, lepas azan kita simpulkan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ilaha illallah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina ma ba'd. Kesimpulannya hadirin rahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita sama-sama memperkenalkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Setelah kita membaca beberapa riwayat ataupun hadis ataupun kisah-kisah ataupun perkataan-perkataan sahabat-sahabat ataupun tabi'in berkenaan tentang Muawiyah, mudah-mudahan menjadi sebab kita senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkah mereka. Hadirin, macam saya sebutkan tadi, berhati-hati dengan apa jua yang disebarkan ketika ini, apatah lagi jika ia merupakan di antara fitnah-fitnah berkenaan tentang perselisihan para sahabat. So kita semua kita berhati-hati sebab zaman ini zaman fitnah tuan-tuan, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita senantiasa dapat memperjuangkan agama ini seperti mana perjuangan yang telah pernah dijalankan oleh para sahabat. Dan semoga akhirnya Allah Subhanahu wa taala terima kita, dan semoga Allah Taala bangkitkan kita bersama dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Insya-Allah akan datang kita akan kongsikan lagi sahabat Nabi yang lain. Barakallahu fikum wa husni istima'ikum, dan mohon jasa baik tuan-tuan doakan ayah angkat saya tuan-tuan ni, nama beliau Kapten ataupun dah pencen lah, Tuan Haji Zulkarnain, ayah angkat saya tuan-tuan, sekarang ni berada dekat ICU dekat hospital Tunku Mizan. Dah lama sakit, masya-Allah. 11 tahun dah menderita sakit. Doakan yang terbaik buat beliau, hafizahullah. Semoga Allah berikan kesembuhan dan semoga Allah berikan yang terbaik insya-Allah. Kali terakhir baru saya jumpa beliau beberapa hari lepas tuan-tuan ni, beraya. Dah lama lumpuh. Cuma sekarang ni tengah
ditidurkan. Semoga Allah berikan syifa insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.